Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah pada malam ni kita berjumpa lagi dalam sesi live Uncle, okey, di dalam sharing isu-isu di Mahkamah Syariah ataupun undang-undang syariah. Khasnya untuk orang di negeri Sabah dan secara amnya semua untuk rakyat Malaysia, tak kisahlah yang berada dalam negara Malaysia ataupun di luar negara. So boleh join sama-sama untuk kita sharing isu-isu ataupun undang-undang syariah untuk kita fahami apakah hak-hak setiap isteri suami dari segi undang-undang syariah. So okey, seperti biasa Uncle ingin orang cakap berkenalan dulu. Sound test. Suara Uncle clear ke tidak? Putus-putus kah? Kan? So yang mana sudah berada di wall sama ada di TikTok ataupun di FB, tolong lo komen Uncle dari mana suara Uncle clear kah? Kan? Kasih tahu dulu daripada mana. Okey, thank you. Kita ada Syah Shakespeare. Nak tanya apa terjadi kalau terjadi apabila hakim jatuhkan nusyus? Okey. Kalau hakim telah menjatuhkan nusyus, efek dia cuma terhadap nafkah sahaja. Okey. Suara okey. Thank you. Dari mana ni? Syah Shakespeare. Suara okey. Daripada mana suara okey tu? Okey, efek nusyus cuma isu nafkah dalam undang-undang. Okey, bila dalam undang-undang tu siapa isteri yang disabitkan nusyus, maka seorang isteri tu tidak layak untuk mendapat apa-apa nafkah daripada suaminya ataupun bekas suami lah. Contoh bekas suami tidak dapat, nafkah iddah dia tidak akan dapat. Whatever cerita nafkah tidak berhak untuk dapat. Itulah efek ataupun kesan nusyus. Okey, kita berkenalan lagi sama yang lain. Mana-mana? Okey, yang mana-mana berada di FB, bolehlah tag kawan-kawan untuk kita kasih ramai-ramai dalam kita punya majlis sharing pasal isu syariah. So kita malam ni macam biasa akan live selama 1 jam. Okey, InsyaAllah kita akan selesai dalam jam 10 malam. So okey, mana-mana yang sudah berada di wall, bolehlah orang cakap apa? Tegur sapa lah bahkan. Beritahu dari daerah mana. Okey, kita ada Puan atau Cik ni, Nur Atira Arbi. Atira dari Tuaran. Ya, Puan Nur Atira, suara Uncle macam mana di Tuaran? Dengar kah? Hujan ke malam? Malam ni macam mau hujan ni tau, panas. Okey. So malam ni Uncle live di balkoni rumah sejak. Okey. Tukar-tukar angin, sekejap dalam, sekejap luar kan. Okey, Syah lagi bertanya. Syah Shakespeare. Nak tanya. Okey, apa ni? Setakat ni Syah sudah tanya. Okey, kita punya Syah ni daripada Johor. Loud and clear. Thank you. Okey. Kita ada Naim Maisara Uncle. Kalau hak penjagaan bagi anak luar nikah tetap dengan ibu kan? Yes. Maksudnya anak luar nikah ni dalam undang-undang kita panggil anak tidak sah taraf. Okey, ataupun anak yang tidak dinasabkan kepada bapa biologi dia. Bapa kira bapa kandung lah, betul kan? Tapi tidak sesuai kita panggil bapa kandung. Kita yang paling sesuai ikut undang-undang bapa biologi lah. Sebab bapa kandung ni diktirap sebagai bapa yang bernasab. So maksudnya memang betul puan, anak yang berbinkan tidak berbinkan bapa dia memang
hak penjagaan anak hanya kepada ibu kandung dan keluarga ibu kandung. Okey. Laila, Puan Laila. Waalaikumsalam Puan Laila. Daripada mana? Suara uncle clear ke tidak? Pihak lelaki tidak boleh tuntut hak penjagaan anak kan? Iya, betul Puan. Bukan cakap tidak boleh. Boleh tuntut, tapi tidak dapat. Sebab di mahkamah ni, apa-apa pihak boleh buat tuntutan. Dia tidak masalah. Dia berhak untuk buat tuntutan. Isu yang timbul, dia tidak akan dapat. Buang masa lah maksudnya. Kita ada si Vida. Bukan Datuk Sri Vida ni kan? Vida. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, saya mau tanya. Dah pisah 5 tahun. Saya mau cerai tapi surat nikah enggak ada. Macam mana solusinya? Makasih. Solusinya Mbak, kamu kena buat pengesahan nikah dahulu. Sehingga keluar sijil nikahnya. Sudah ada sijil nikah, baru mohon cerai. Okey? Harap dapat faham ya Puan Vida. Mana-mana wanita ataupun bini-bini, isteri-isteri yang tidak ada sijil nikah berdaftar mengikut negeri masing-masing, maka kamu perlu mendaftarkan pernikahan tersebut di mahkamah dengan membuat pengesahan nikah. Okey, dalam membuat permohonan pengesahan nikah, apa perkara yang perlu kamu sediakan? Saksi-saksi semasa nikah. Kalau ada gambar-gambar bernikah, bersanding, itu boleh dijadikan bahan bukti. Saksi utama dalam pernikahan adalah wali, bapa kandung, abang kandung, adik kandung laki. Okey, perkara tu perlu disediakan di mahkamah. Nur Atira, Arbi. Uncle, selalunya berapa kos guaman untuk buat tuntutan cerai? Okey, itu boleh direct PM sama peguam yang kamu mau lantik. Sebab etika peguam kita nak boleh cerita pasal kos lah di sini. Sebab setiap peguam, kos atau fee peguam ni berbeza-beza. Mengikut seniority, mengikut dia punya skill lah. Okey. Alright, kita ada Zizi. Zizi, salam Uncle. Zizi Najeha. Waalaikumsalam Puan Zizi. Uncle, saya dalam proses hakam. Okey. Dalam masa yang sama, suami nak buat tuntutan kembali taat. Tuntutan nusyus dan saman. Orang ketiga, iaitu kawan saya, kononnya kawan tu hasut untuk cerai. Boleh ke ketika proses hakam sedang berjalan, dalam masa yang sama, suami boleh buat tuntutan itu semua? Okey, untuk nusyus, tiada masalah. Boleh. Untuk apa lagi tu? Kamu just fight sajalah. Buat tuntutan ni tidak masalah. Tuntutan kembali taat. Untuk kembali taat, Angka rasa pun kamu boleh reject. Sebab apa? Sekarang sudah di peringkat hakam. Mau cakap kembali taat tu Angka rasa tidak sesuai. So, kamu boleh buat bantahan awal. Sebab apa? Kes kembali taat tu dia akan jadi akademik disebabkan oleh hakam. Jadi kamu boleh buat bantahan. Untuk dia filekan, memang kadang-kadang mahkamah tu dia kasih masuk saja permohonan atau tuntutan tu, tapi dalam perbicaraan tetap akan ditolak. Nur Atira Arbi, hakam tu apa Uncle? Hakam ni satu jenis cerai, di mana apabila seorang isteri memfailkan perceraian biasa di bawah kod 055 ataupun seksyen 47 kalau di Sabah, di mana suami dia ni, masa si perempuan tu mohon cerai, suaminya dah setuju. Apabila tidak ada persetujuan daripada suami dalam cerai biasa,
maka kes cerai biasa ni akan ditransfer atau dipanjangkan ke cerai hakam. Itulah maksudnya cerai hakam. Di mana hakam-hakam ni, hakam-hakam yang dimaksudkan ni, dia ada orang biasanya yang diwakili oleh orang mahkamah. Pegawai mahkamah, dia ada hakam perempuan, ada hakam si suamilah lelaki. So, di sana peringkat yang terakhir lah. Maksudnya kalau masih tidak ada sefahaman lagi dalam kes itu, maka cerai akan diputuskan. That's why lah Uncle cakap, alasan paling bedukang pun tidak sepahaman di dalam permohonan cerai, daripada cerai biasa akan dipanjang ke hakam, at the end dia tetap bercerai. So maksudnya, seorang suami itu dia tidak boleh menyekat niat si isteri untuk bercerai melalui kekerasan. Melalui, yalah, keras maksud Uncle bukan pukul, tapi dia macam memajal lah. Guna undang-undang begini, tidak akan dapat. Sebab dia tetap boleh bercerai, cuma ambil tempoh masalah di hakam ni. Okay? Alright, seterusnya. Kita ada Madifae. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit boleh? InsyaAllah boleh. Banyak pun boleh. Tidak hal. Silakan bertanya. Amanina Zahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ke saya nak buat surat cerai di Malaysia? Kalau nikah di Thailand boleh, tapi kena buat pengesahan nikah Thailand dahulu, baru kamu boleh bercerai. Okey? Pernikahan kamu di Thailand perlu didaftarkan, membuat nama dia pengesahan nikah. Okey? Chris Rus. Betul kan Uncle sebut ni? Tuan, kalau kes hak penjagaan buka kah sekarang? Tutup. Kan Uncle sudah cakap, kes yang buka cuma 3 kes. Setakat ini, PKP. Apakah kes tersebut? Wali Hakim, cerai persetujuan dengan lafaz cerai luar mahkamah persetujuan. Okey? Puan Nur Atira. Terima kasih Uncle. Sama-sama Puan Nur Atira. Okey. Nona Jaja. Hakam tu macam mana Uncle? Dia bagi nasihat kedua pihak kah? Tidaklah. Dia akan tanyalah, macam mana ni perkahwinan? Mau diteruskan kah? Atau masih lagi mahu bercerai? Biasanya perempuan lah yang kena tanya dan lelaki. Lelaki cakap tidak mau cerai. Si perempuan cakap masih mau cerai. So at the end dia akan tetap, hakam tu akan memutuskan perceraian juga. Okay? Dia bukan di counseling tapi ditanya. Dia orang macam mau kasih confirm, bagi masa kasih confirm, betul kamu cerai, betul kamu cerai, betul kan nak beli selamat lagi ni. Kalau betul-betul cerai, akan diputuskan cerai. Alright, kita ada Mastura Rara. Salam Uncle, macam mana kalau tuntut cerai? Kalau laki belum mau lafaz talak, tapi sekarang laki sudah ada perempuan baru, nafkah anak sudah 4 bulan tidak keluar. Apa persoalan dia? Macam mana mau tuntut cerai? Tuntut cerai fasah ataupun taklik. Sebab fasah dan taklik dia tidak perlu persetujuan suami. Faham? Kalau pasal bab nafkah, Mastura, dia ndak kasih kamu tuntut di mahkamah syariah. Tuntut nafkah semasa, sudah dapat nafkah semasa, kamu tuntut tunggakan nafkah, berapa lama dia nak bagi nafkah. Boleh. Okey, faham? Puan Mastura, harap jelas. Sebab kalau mau kesedaran suami bagi nafkah ni, memang agak susah sikit. Kira rela suami yang bagi nafkah anak, bagi nafkah isteri. Kira orang cakap limited edition. Biasa orang bagi tapi mau ditagih. Kadang-kadang bini tu cakap macam kita ni pengemis minta duit. Duit nafkah ni dia cakap. Gitulah selalu yang Uncle dengar. So mana-mana husband, Uncle harap kamu bagilah nafkah tanpa diminta. Bagi tahu bila kamu perlu bagi nafkah. Biasa contoh gaji 25.
25 tu dapat gaji, mungkin 26 mau pergi cucuk gaji tu di ATM machine, teruslah kasih bini. Oke, bagi suami-suami pula yang mau bagi nafkah sama bini, Uncle advice transfer bank in supaya ada bukti yang kamu memberi nafkah. Selalu malangnya suami-suami di mahkamah ni, dia ada bagi nafkah, dia cakap cash, tapi dia tidak dapat buktikan sebab tiada saksi. Selalunya, bila suami tidak dapat membuktikan pemberian nafkah, walaupun hakikatnya dia ada bagi, maka hakim akan terima cakap yang pembuktian tu. Kalau tiada bukti, tidak bagilah. So, untuk mengelak perkara ini terjadi, maka suami bagilah nafkah melalui transfer bank in. Supaya ada bukti bagi nafkah sama bini. Penting nih benda nih. Sebab dia timbul apabila berlakunya persengketaan untuk bercerai. Selalunya istri akan menuntut cerai fasa alasan paling banyak tidak memberikan nafkah. Itulah alasan paling top sekali di antara semua alasan. Faham ah? Alright, seterusnya. Thank you. Siapa yang bagi uncle apa? Candy kata itu. Siapa nih soalan dia? Oke, waalaikumsalam. Siapa yang bagi salam tuh? Assalamualaikum Ustaz, Salina. Waalaikumsalam. Dah payahlah panggil Ustaz, panggil uncle ja. Alright, kita ada Bintiab Rahman, Rafidah GMA. Alright. Uncle, kawan nak berkahwin dengan lelaki yang sudah berkahwin. Saya kata perlu isi borang poligami. Betul? Untuk poligami perlu dibuat permohonan. Thank you. Siapa yang bagi Uncle Bunga Ros tu? 10 lagi dia bagi. Sejambak terus. Perlu membuat permohonan poligami di mahkamah syariah. Thank you, Christius. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, kita ada Madi Fia. Istri saya minta cerai. Oke, itu statement. Bagi Uncle soalan, supaya Uncle boleh tolong jawab. Amira So. Uncle boleh tolong jawab. Amira So. Hai Uncle, hai Amira. Kalau suami tak dapat bagi nafkah, alasan tak ada kerja sebab selama ni PKP. Begini, apapun alasan, dalam undang-undang dan hukum syarak memberi nafkah kepada isteri dan anak tu wajib. PKP ndak PKP, perut kamu mesti mau diisi. Faham kan? So, kalaulah kamu bagi alasan PKP, ndak je orang mau mati kebeluran. So, bagilah nafkah mengikut kemampuan. Okay? Janganlah langsung sampai tidak ada. Wajib bagi. Dia macam mana Uncle mau cakap? Kita mau hidup nih, kalau kita ndak makan, kita boleh mati. So, kita kena makan. Biarpun orang cakap makan telur sama nasi saja, sama kicap. It's okay. Tapi makan juga kan. Contoh bah, kalau kamu ndak makan, macam mana itu? Macam itulah. Jadi keperluan tetap keperluan. So, wajib bagi. Sikit banyak itu perkara yang kedua. At least orang cakap, bagilah. Sebab kadang-kadang banyak suami ni mantang-mantang PKP, ambil kesempatan langsung tak mau bagi apa-apa. Sedangkan dia tahu anak ni mau hidup. Mau hidup ni mau makan. Kan? Jadi belilah keperluan makanan at least. Bayarlah perkara yang patut, contoh sewa rumah, utility kan. Jadi benda-benda begini tidak bolehlah diterima akal pasal PKP. PKP ni banyak saja benda yang boleh diusahakan. At least orang cakap menggrab kah, jual nasi lamak kah, jual air kah, ambil upah antar makanan kah. Banyak benda. Jadi security kah, kan? Ramai klien-klien Uncle apabila kejatuhan tiada kerja ni, banyak yang sanggup kerja apa saja, jadi security, grab food, grab driver, whatever, untuk
mencari rezeki. Ada yang jual makanan, jual kue, jual nasi, kan? Banyak kita nampak yang kena viral di mana-mana FB, daripada pekerja kilang terpaksa jual nasi di tepi jalan, ada yang jual air, jual kue, jual buah. Sedangkan baru-baru ni pun Uncle nampak kita punya pelakon terkenal Sinario Azli jual buah di gerai. Tengok sebab apa dia mau survive. So bagi uncle nak boleh terima lelaki yang langsung tidak mau bagi nafkah lah. At least orang cakap bagilah nafkah untuk kesinambungan hidup, mau makan kan. Alright, seterusnya isteri minta cerai. Okay, uncle faham. Siapa yang bagi salam ni? Nurul Zarina. Waalaikumsalam Puan Nurul. Dia, ya betul tu. Apa yang betul tu dia. Kita ada Riz Chai. Risi Chai ke apa mau sebut? Thank you sebab bagi Ros. Apa ni? Sin TikTok dia Yong. Thank you. Apa tu kena bagi ya? Aku tak tahu apa. Anyway, thank you. Alright, welcome Puan Amira. Yats Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Selamat malam. Waalaikumsalam. Okay, Yats, thank you bagi Uncle Bunga Ros. Sirus, thank you. Sirus bagi cookies lagi. Alright, seterusnya kita ada sleeping 10 kah? Uncle, macam mana ba mau jadi peguam syariah tu? Sudah ba Uncle kasih tahu semalam? Sebab semalam tidak dapat record ba. Dan boleh kan saya record sajalah. Kita mana ada rahsia. Okey, mau jadi peguam ni, peguam syariah kan? Pertama, kamu perlu ada ijazah sarjana muda syariah. Tak kisahlah dari Mesir kah, dari Malaysia kah, dari Indonesia kah, mana-manalah yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Itu satu. Mesti ada degree dalam syariah. First, mau jadi lawyer syar'i. Kedua, ini sekarang Uncle cakap, yang baru keluar kaedah baru-baru ni, tahun ni juga. Wajib ada diploma DAIJ. DAIJ ni diploma kehakiman syariah. Sama ada kau ambil di UKM kah, kau ambil di UIA kah, ya itu yang dia mahu. Diploma kehakiman. Yang ketiga, kamu kena praktis. Kita panggil, kalau kamu panggil praktikal itu kalau dalam lawyer ni dia panggil chambering. Chambering ni dia macam latihan industri lah. Dia kena praktis dengan lawyer firm tu at least 6 bulan nggak Uncle dengar. Tapi Uncle dulu setahun. 6 bulan, Uncle dulu setahun pun tak banyak paham. Apalagi 6 bulan. Kena kau firm yang suam-suam kuku kurang cash, lagi kau nak paham. So maksudnya wajib chambering. Sudah chambering, kamu boleh buat permohonan untuk jadi peguam. Apabila sudah siap chambering selama 6 bulan, boleh minta interview lah di mana mahkamah syariah. Siapa yang tanya ni ya? Sleeping, dengar Faham sudah sleeping? 3 perkara tu. Degree syariah, DAIJ, diploma, chambering. Dan kamu mesti bukan warga negara, mesti orang Sabah. Dia punya IC 12. Kalau kamu 13, Gairun Harapan. Kamu kena pergi di mana negeri tempat kamu lahir untuk praktis lawyer. So untuk orang yang mau praktis lawyer di Sabah, dia mesti orang Sabah. Tak kisahlah bapa mama dia orang negeri mana, tapi dia lahir di Sabah. Dia 12, dia boleh jadi lawyer di Sabah. Okey. Iman cuku. Iman kuku ke iman cuku ni? Uncle ni sebut sembarangnya. Uncle, kalau laki saya tipu semasa nak kahwin, rupanya dia ni ada bini, bolehkah kita minta cerai? Anak-anak pada siapa? Boleh. Minta cerai boleh. Anak-anak kepada tengok umur lah. Tengok fakta. Biasanya memang sama mama lah. Biasanya, kadang-kadang ada yang berlaku luar biasa. Kalau anak kecil-kecil di bawah 7 tahun tu, kebanyakannya memang hak penjagaan sama si mama. Kebiasaannya. Tapi ada juga kadang-kadang sama si bapa. Dia ada sebab lah. Tapi
Uncle tengok yang more than 70% memang sama mama. Pasal minta cerai boleh sebab tertipu, macam-macam boleh. Salina, Uncle, boleh saya mau tanya, 14 tahun sudah saya berkahwin. Kalau suami saya suka menuduh curang, okey. Mau minta cerai gitu. Mas Lia, bolehkah suami menuntut hak penceraian suami yang membeli harta tapi atas nama bekas isteri? Boleh? Dia isu mau tuntut harta di mahkamah, harta pencerian tu boleh. Sama ada dia dapat atau tidak dapat harta pencerian yang dia maksudkan tu, dia bergantung kepada sumbangan langsung si suami. Kalau dia tidak dapat kasih bukti yang dia ada sumbangan di dalam memperolehi harta tersebut, maka dia akan jadi putih mata. Okey? Tuntut boleh tapi belum tentu dapat. Sebab apa? Dia perlu membuktikan apakah sumbangannya di dalam memperolehi harta tersebut. Kalau dia cakap dia ada pernah bayar deposit, dia ada simpan receipt. Okey, boleh. Ada sumbangan. Dia bayar bulan-bulan. Selama dia jadi laki, dia cakap kami gilir-gilir bayar bulan. Dia bayar separuh, saya bayar separuh. Contohlah kan. So, kalau dia dapat buktikan apa yang dia cakap tu, dia boleh tuntutlah harta pencarian. Kalau langsung dia tidak boleh kasih bukti, cakap pakai air liur saja, Uncle boleh cakap bye-bye gaman. Okey? Buang masa dia turun naik ke mahkamah, dia tetap kalah. Bonda Sofia, Waalaikumsalam Puan Bonda. Tuan hadir dengan share, silakan. Jelas Uncle, Alhamdulillah, itu yang Uncle mau, jelas. Kita pakai bahasa Sabah biar faham. Uncle malas pakai bahasa buku nih. Kadang-kadang orang Uncle punya klien kan, kalau Uncle pakai bahasa Melayu, banyak yang bertanya balik-balik. Bila Uncle pakai bahasa pasar Sabah, faham terus. So Uncle pakailah bahasa tu di sini. Sebab Uncle punya objektif adalah supaya semua followers Uncle, viewer Uncle punya prospek semua faham. So barulah kamu tidak terkeliru. Okey? Betul. Okey, betul itu. Thank you siapa yang bagi bunga ros. Waalaikumsalam Puan Sarah Sahidun. Silakan Puan Sarah terus beli pula. Terus bagi soalan. Kita ada si Bella Sirat. Uncle, kalau ambil chambering dulu baru daij, boleh juga. Tidak masalah. Maksudnya 3 elemen ni kamu wajib ada. Baru kamu boleh buat permohonan pergi mahkamah untuk interview bagi ambil lesen guaman. Sambil chambering, sambil daij pun boleh. Kamu boleh ambil serentak. Sebab sekarang ni pun ambil daij pun ada yang hari Sabtu Ahad kan. So untuk jimatkan masa boleh juga buat begitu. Siapa yang menanya ni ya? Si Belly, tadi siapa nama dia tu ah? Oi, ramai juga minat jadi peguam syar'i. Come on, lagi bagus. Ramai peguam lagi kita senang hati. Salina, saya dan suami mau bercerai pun susah. Kalau tidak memalukan cakap sembarangan, dia tidak matang. Okey, macam ini. Kalau dia sudah malar buat tuduhan yang melulu, lepas tu kamu pun sudah orang cakap stres, sudah hilang sabar terhadap tindakan suami itu yang orang cakap, yalah, kamu pun membuatkan tawar sudah, so kamu bolehlah buat permohonan cerai. Okey? Cerai apa? Banyak jenis cerai. Cerai fasah, cerai taklik kan? Banyak saja cerai. Cerai biasa. Wow, siapa ini yang cakap wow ni? Si Ashraf. Okey. Taiko kali ni. Alright, Jiham apa ni? Jihamno. Uncle, apa hukum kalau nafkah bekas suami bagi pada anak, tapi bekas isteri gunakan? Apa hukum nafkah bekas suami bagi sama anak tapi bekas isteri gunakan?
Jadi kalau bukan bini yang guna untuk anak, macam mana anak mau makan? Selalunya mama yang uh, mentakbir duit anak lah kan. Sebenarnya hukum tu bukanlah mau cakap haram, tapi dia ni ndak amanah lah kan. Kalau untuk anak lah. Contohnya kamu ni suri rumah sepenuh masa. Kalaulah kamu beli dan kamu ikut makan sekali itu tidak masalah. Sebab ialah kamu ibu, kan ibu ndak makan, makanlah. Tapi kalau sudah nafkah anak dibelikan handphone untuk si ibu, pribadi dia beli untuk itu ndak ngam lah. Namanya pecah amanah, sebab itu duit si anak. Oke? So maksudnya kamu sudah makan hak orang lain. Kira ndak bagus lah, nanti uncle cakap berdosa pun susah juga kan, tapi ndak baik. Sebenarnya yang berdosa lah makan hak orang lain kan. So janganlah buat macam gitu. Baik, terima kasih. Iman Kuku. Salina, kalau saya minta cerai, dia tak suruh saya tuntut apa-apa. Sekalipun barang kemas saya dia ambil balik. Janganlah diikut cakapnya. Kan kita boleh bercerai walaupun laki nak setuju. Biasa laki begitulah tuh, mengugut sana, mengugut sini, ini dia bagi syarat itu, bagi syarat ni. Kalau syaratnya itu bagus untuk dua-dua, ndak apa. Ini syaratnya semua yang kau nak beli tuntut ni, kau nak beli tuntut tuh, ketakutan saudara. Kan? Kalau dulu laki ndak takut, sekarang ketakutan. Bercerai saya dia takut sudah. Telanjanglah kita lepas ni karena tuntut muta'ah, nafkah edah, tunggakan nafkah, nafkah anak, harta sepencarian, ketakutan sudah dia. Ganti rugi perkahwinan, contohnya ya pergi tibai kamu punya emas-emas tuh pergi gadai, dia suruh kamu buat loan tuh, itu boleh tuntut juga di dalam ganti rugi perkahwinan. So banyak boleh tuntut, ada 5-6 benda kita boleh tuntut di mahkamah. Itu lah orang cakap. Bercerai sama bini ni, kalau bini pandai tuntut di mahkamah, bingung si laki. Sebab apa terlampau banyak tuntutan boleh dibuat. Sama ada dapat, ndak dapat itu belakang kira. Tapi tuntutan tetap dapat. Coba kamu tuntut sampai 5 perkara. Ndak balik-balik kamu pergi mahkamah, setahun kamu pergi mahkamah. Mau kasih turun naik kan? Thank you. Siapa ni? CTZ. Zalina. Bagi Ros. Thank you. Minahwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tumpang tanya. Boleh teruskan? Kalau anak bin lain, nafkah adakah bekas suami yang bagi ataupun mak budak? Bin lain, maksudnya bin Abdullah kah, binti Abdullah kah, bapa kandung dia tidak, bukan bapa kandung lah, bapa biologi dia tidak wajib bagi nafkah. Kalau dia bagi, alhamdulillah. Maksudnya, ibu bekas bini, dia nak boleh buat tuntutan nafkah anak terhadap anak yang tidak sah taraf. Memang tidak boleh didaftarkan di mahkamah syariah. Sebab anak tidak sah taraf. Contoh kan, saya membuat tuntutan nafkah anak. Sekali tengok anak tu, X binti Abdullah atau X bin Abdullah, Y bin Abdullah. Tuntut kepada suami yang bernama Abu kah yang bukan Abdullah lah. Confirm kena reject. Sebab dalam undang-undang, tanggungjawab nafkah bagi anak tidak sah taraf adalah ibu kandung, bukan bapa biologi. Itulah kesan terhadap anak tidak sah taraf. Belly Sirat. Okey uncle, terima kasih infonya. Sama-sama. Dayang Noratifah. Salam dari Sarawak. Waalaikumsalam. Miak Sarawak. Mina Wan. Terima kasih uncle. Sama-sama. Betul tu uncle. Apa yang betul tu Puan Salina? Okey. Boleh PM ke uncle? Boleh. Tidak masalah. Setakat PM boleh. Kalau mau tanya bab-bab ni ada charge tu sajalah. Di sini free. PM uncle ada charge. That's why tu uncle buat platform percuma. Siapa yang PM, uncle charge lah. Kalau kamu mau kena charge, PM je, tidak masalah. Baby Nur, laki bila bagi nafkah anak, mengungkit dia. Dikatakan saya makan duit dia.
Sleeping. Thank you sleeping. Send roti canai. Thank you. Oke, Proton. Proton X50. Wih, bagus nih. Abang, saya teringin sangat kawin, tapi takut sebab persekitaran saya ramai yang pecah belah. Begini. Kalau kamu jaga, kamu punya apa orang cakap? Kamu jaga kamu punya diri, jangan lupa sholat 5 waktu, doa banyak-banyak. Insya Allah kamu akan dapat jodoh yang baik-baik. Orang yang baik kena bagi sama jodoh yang baik. Don't worry, oke? Pasal tu ada berlakunya cerai, sebab bila anda baik, Tuhan kasih cerai supaya tidak berpanjanganlah dia punya kesakitan ataupun penderitaan. Jangan takut. Cerita banyak cerai, banyak juga yang bahagia. Nona Jaja, rumit juga sebenarnya bercerai. Rumit, kawin rumit, cerai pun rumit. Zara Carpio, nak tanya uncle, kalau bekas suami dah kawin baru, even isteri belum habis tempo edah, bolehkah? Boleh, tapi melalui permohonan poligami. Kalau dia nikah saja tu, itu nikah kampung. Percayalah uncle. Sebab kalau belum habis edah, suami itu perlu buat permohonan poligami. Dia kalau mau kawin yang tidak perlu permohonan poligami, kena tunggu habis edah. Barulah boleh nikah. Bukan cakap tidak boleh kawin. Kalau dia kawin kampung pun, dari segi hukum mungkin sah, tapi dia tidak ada sijil nikah lah. Kita ada Samia Mendro. Gambar muka Kepsi. Uncle, kalau isteri yang tidak ada sijil nikah, bolehkah tuntut hartas pencarian? Tidak boleh. Bercerai pun dah dapat. Apa-apa tuntutan di mahkamah tidak boleh. Melainkan dia buat tuntutan pengesahan nikah. Nah, itu boleh. Sebab tidak sijil nikah. So, kalau dia mau tuntut hartas pencarian, kasih begini saja dia. Cakap dia tidak harapan. Itu cakap besar bolehlah. Dari segi hukum, undang-undang memang dah dapat lah. Oke, itu hakikat dia. Baby Nur. Lupa pula, saya dari Miri, Sarawak. Oke, biasa orang Miri ini banyak orang Brunei, kan? On the way, kes muta'ah dan nafkah anak. Doakan saya Tuhan, amin. InsyaAllah dipermudahkan. Ustadz, kalau tidak ada rasa sayang sudah boleh minta cerai kah? Boleh. Tidak masalah. Janganlah cakap saya tidak rasa sayang sudah, tapi tidak sepahaman. Gitulah bahasa undang-undang. Terima kasih abang. Salam dari Kelate. Bereh. Samo-samo. Proton X50. Lepas tu kita ada Baby Zila. Ustaz, kalau suami kedapatan bani kan? Ini kena dapatan. Kedapatan nikah kampung. Apa tindakan yang dapat, yang dorang dapat? Dengar-dengar tindakan tata tertib macam mana tu? Kalau disabit kesalahan, ialah memang ada tata tertib. Kalau tidak disabitkan kesalahan, macam mana dia mau kena tata tertib? So, kalau kamu boleh adu perkara ni, dorang nikah kampung, dan dia disabitkan kesalahan sebab nikah kampung, so bolehlah dia kena tindakan tata tertib. Alright. Berapa sudah? Awal lagi. Habis sudah soalan. Oke, uncle tunggu soalan. Oke. Yang mana belum bersoal, boleh buat soalan. Sambil tu kita kupi-kupi. Oke, ada sudah soalan. Bismillah. Antara suami sama ibu bapa mana dapat utamakan? Apa nih? Dayang Nuratifah. Antara suami sama ibu bapa, antara suami sama ibu bapa, mana patut utamakan? Kamu ada laki, kamu sama suami lah. Oke, kena minta izin suami.
Tapi kalau dia sampai tahap ndak kasih suruh jumpa bapa kamu, itu ndak betul sudah. Memang betul prioriti suami, tapi ndak boleh kasih belakang ibu bapa. Oke, maksudnya dia begini, Pak. Tidak orang cakap bapa kena lebih, laki kena lebih, ndak. Suami ini dia ndak boleh mau cakap membelakangkan ini. Bapa, mama. Tapi prioriti memang suami lah. Sebab kamu tuh istri, oke? Macam gitu. Tapi kalau dia cakap, suami cakap, jangan kamu pergi rumah ibu bapa kamu, itu ndak boleh lah. Melampau juga, kenapa laki perlu larang? Adakah menjadi ancaman kalau kamu pergi rumah ibu bapa kan? Itu sudah melampau. Kadang-kadang ada seten-seten ustaz cakap, bila suami tidak suruh pergi rumah ibu bapa kamu, maka kamu ndak boleh pergi. Uncle nak sokong. Ibu bapa, betul bos, laki boleh bercerai, mama bapa mana boleh putus hubungan. So uncle nak setuju bab macam itu. So kita kena selarikan. Utama-utama, betul kita kena hormat suami itu lebih sebab dia suami. Tapi kalau dia mengarahkan perkara yang tak betul, contohnya tak boleh pergi rumah ibu bapa masa adik kita kahwin, uncle tak setuju dia buat macam gitu. Kau boleh langgar tu arahan. Sebab sudah tak betul. Okay? Benda yang tak betul kita nak ikut. Kalau benda betul kita kena ikut. Okay? Kalau dia larang pergi rumah ibu bapa kamu sebab nanti kamu aramaiti di sana, itu betul. Itu uncle sokong. Sebab buat benda yang tak betul. Kalau selagi buat perkara yang baik, tiada masalah. Okey, Puan Baby Zila. Harap faham. Tak dapat bin nama bapa dia juga. Tidak dapat bin nama bapa dia juga. Apa soalan ini? Ustaz, kalau nikah kampung, Pak, tapi ada anak macam mana lah tu? Kamu kena buat pengesahan nikah supaya anak tu boleh dinasabkan. Bila boleh dinasabkan, ya alhamdulillah, dia boleh dibinkan kepada bapa biologikal dia. Okey, faham ah? Mana-mana orang nikah kampung, lepas tu beranak. Isunya selalu orang nikah kampung, beranak, bila buat sijil lahir, dia mesti kena bin Abdullah. Sebab dia bawa section 10. Yang pendaftaran lah. Actually, dorang ni, anak ni boleh kasih bin. Sebab mungkin waktu tu dia nikah kampung, dia mau kasih selamat tu kandungan. Maksudnya, dia takut perut dia membesar. So, dia mengandung 1-2 bulan, dia terus bernikah. Okey. Isu yang macam begini, anak tu boleh jadi anak sah taraf jika dibuat pengesahan nikah. Sebab apa anak tu boleh sah taraf? Sebab kandungan anak tu cukup 6 bulan kamariah daripada tempo perkahwinan dorang, walaupun perkahwinan kampung. Yang penting perkahwinan tu betul-betul wujud. Okey, sama ada dia sah ndak sah itu belakang kira. Okey, anak itu boleh dinasabkan jika tempoh kandungan daripada nikah, walaupun sahkah dah sahkah kahwin kampung ke apa, sampai anak tu lahir cukup 6 bulan. Kalau kes macam gini kamu pakai lawyer lah, janganlah pening-pening. Jangan tambirang lah kamu mau daftar sendiri, confirm susah. Sedangkan ada lawyer pun pening. Okey, Bintia Durrahman kan. Uncle, perlukah keizinan isteri pertama untuk suami kahwin lagi? Suami sudah isi borang poligami. Keizinan tu memang tak perlu. Tapi memaklumkan isteri pertama dengan menghantar notis poligami tu wajib. Faham ah? Okey, contoh, si suami ini sudah membuat permohonan poligami. So, keluarlah satu notis permohonan. Notis permohonan daripada mahkamah tu terhadap permohonan poligami itu wajib diserahkan kepada isteri pertama secara kediri. Maksud dalam undang-undang kediri ni, dia memang mesti bagi di tangan bininya. Sama ada bininya mau terima atau tidak terima, itu tidak masalah. Yang penting bini dia maklum suaminya telah membuat permohonan poligami. So, kenapa mahkamah mewajibkan untuk memberi keadilan kepada isteri pertama? Sama ada dia mau membantahkah atau tidakkah atau apa-apakah, so dia diberi peluang untuk hadir ke mahkamah
untuk membela dirinya. Sama ada kalau dia mau bantah, bagilah alasan dia kenapa dia bantah. Kalau dia tidak setuju, beritahulah kenapa dia tidak setuju. So, kalau hakim memikirkan, meneliti keterangan si isteri pertama tu relevan, masuk akal, ataupun memang betul, maka permohonan poligami si suami akan ditolak. Contoh begini. Suami ni kan, dia buat permohonan poligami. Berduit nih, kaya. Orang cakap setakat gaji 25.000, 30.000, nada hal. Banyak duit. Jadi dia buat permohonan poligami. So dihantarlah kepada bini pertama. Bini pertama pun buat aduan sama hakim. Dia cakap, saya bantah perkahwinan ni, Tuan Hakim. Tu hakim tanyalah, kenapa? Laki saya ni kencing manis. Dia punya awang tu mau berdiri sebulan sekali pun susah. Kalau itu dia bagi tahu hancur. Yang bini pertama pun tidak cukup, lagi mau tambah yang baru, mau menyusahkan bini yang baru. Jadi hakim biasanya akan tolak. Disebabkan oleh faktor kesehatan. Itu contoh lah. Oke. Salah satu contoh yang pernah mahkamah tolak permohonan poligaminya sebab yang itu. Kalau bab duit kita dapat cerita, itu paling banyak. Yang bikin pelik nih, lelaki-lelaki yang gaji 2.000, 3.000 yang cukup-cukup makan, ini yang paling banyak permohon poligami. Itu yang kadang-kadang angkel lucu. Yang gaji besar-besar nih jarang mohon. Itulah susahlah mau cakap. Gitulah banyak realitinya berlaku di mahkamah. Alright, Uncle sudah jawab Ini mesti pasal poligami ini. Baby Zilla, kalau daftar nikah nanti. Daftar nikah nanti. Jangan lambat-lambat. Nanti kamu yang susah. Daftarlah segera. Nona Jaja, anak tidak sah taraf sajalah yang tidak boleh bin dan dengan bapa biological. Anak tidak sah taraf. Iyalah, betul lah. Anak tidak sah taraf. Memanglah. Tidak boleh berbin dengan berbintikan bapa kandung dia atau bapa biological dia lah. Kita ada Ima. Uncle, saya nak tanya, kalau dah setahun tidak tinggal serumah dengan suami, dah tak beri nafkah, jangan kamu cakap kamu rasa kamu diceraikan. Tidak. Cerai tidak akan berlaku secara otomatik, biarpun kau ditinggalkan 100 tahun. Paham? Uncle sengaja bagi contoh 100 tahun. Sebab yang selalu kena kasih tinggal paling lama 10-20 tahun. 100 tahun pun kena kasih tinggal, kamu tidak akan bercerai. Selagi mana kamu sebagai seorang istri tidak buat permohonan atau tuntutan cerai di mahkamah. Paham? Oke, pahamlah betul. Soalan Baby Zilla. Ustadz, kalau ada anak sebelum nikah, dapatkah tukar nama Abdullah tu nama bapa kalau sudah DNA memang anak suami? Tidak boleh. Sebab itu bukan anak sah taraf. Oke? Ingat, kita non-muslim. Kalau non-muslim lain cerita. Muslim syariah tidak boleh. Jadi, janganlah kamu kasih lahir anak sebelum bernikah. Paham? Jadi hati-hati. Itu dikira bercerai atau tidak? Tidak. Si Ima kan dia bertanya. Sudah Uncle cakap kan, 100 tahun pun kau kena tinggal, kau belum bercerai. Jadi kalau mau bercerai, puan kena tuntut perceraian di mahkamah syariah. Oke? Bagi alasan mau bercerai sebab sudah ditinggalkan berapa tahun tadi tuh? Dah setahun ditinggalkan. Itulah. Itu alasan cerai fasah boleh, cerai taklik pun boleh. Dayang Nuratifa, Uncle, betulkah sekarang ada law boleh saman orang ketiga yang mengganggu rumah tangga? Ada, tapi bukan di Sabah. Di Selangor aja ada sama wilayah. Sabah belum ada. Baby Zilla, Ustaz, kalau surat akuan saja itu bukti nikah kampung boleh? Enggak boleh. Kamu kena buat pengesahan nikah di mahkamah syariah. Siapa nih kan? Tanya balik-balik.
Baby Zilla, dengar mulut Uncle lah. Nikah kampung, kalau kamu mau ada sijil nikah, kamu kena buat permohonan pengesahan nikah, di mana mahkamah syariah sampai hakim bagi putus sama ada sah ataupun tidak. Kalau tidak sah, kena bernikah semula. Faham Baby Zilla? Alright, kita ada Nona Jaja. Sekiranya kawin kampung atas keterlanjuran ada anak, bolehkah nanti daftar sijil kawin dan sijil lahir anak tukar nama bapak? Ndak boleh. Dia tetap bin Abdullah kalau yang JPN sekarang. Oke? Syarat mau poligami mesti gaji berapa? Dia mampu untuk memberikan nafkah dua belah pihak. Sebab kita tidak boleh kasih sama label dengan cara hidup isteri-isteri ni. Contoh kau kahwin perempuan tu anak menteri, adakah dia sama macam anak petani punya cara hidup? Tidak. So dia depends. Mostly mahkamah akan pertimbangkan selalunya pendapatan yang melebihi 5,000 lah. Okay? Sebab kalau di KK 5,000 ni pun dianggap B40, kan? So faham-faham lah. Kategori M40 ke atas lah punya level gaji. Okay? Memang betul, ada juga yang lepas. Itu luck lah kalau yang lepas gaji rendah. Adena, selamat malam Uncle, baru join. Okey, silakan teruskan. Teruskan dengan persoalan Puan Adena. Langit tenang. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Lambat hari ini langit tenang. Selalu awal kau. Thank you pasal bagi Uncle langit tenang, bunga ros, cookies. Okey, siapa lagi ni? Binti Abdurrahman. Thank you Uncle. Welcome. Langit tenang, thank you langit tenang, Span Uncle cookies. Norzam, Assalamualaikum, belum failkan pengesahan cerai dan masih duduk bersama, apakah hukumnya? Tiada hal, orang bercerai pun boleh duduk sama-sama, janji dalam edah. Ini kan pula belum bercerai, suami laki bini tiada masalah. Orang sudah bercerai pun masih boleh tinggal sama-sama bila dia dalam edah lah. Habis edah nak boleh lah. Okay? Ini pula yang belum bercerai. Masih dalam proses. Wati Nawi. Salam Tuan, saya sudah 12 tahun ditinggalkan tapi tidak dibagi nafkah. Anak-anak satu persatu anak kena ambil oleh sepupu bekas suami saya. Apakah tindakan yang saya perlu ambil terhadap mereka? Kamu buatlah tuntutan di mahkamah. Kalau kamu tidak, saya sudah 12 tahun ditinggalkan. Okey, ditinggalkan ni maksud sudah bercerai ke belum? Kalau belum bercerai, kamu buatlah tuntutan nafkah. Macam-macam boleh tuntut, banyak boleh tuntut. Kalau rasa anda sanggup sudah menunggu si laki ni sebab anda pandai balik-balik, kamu boleh buat tuntutan cerai. Tiada masalah, banyak tuntutan boleh buat. Nafkah anak, nafkah bini, tunggakan nafkah anak, tunggakan nafkah bini pun boleh buat tuntutan di mahkamah. Kita ada Rosnani. Waalaikumsalam Puan. Dayang apa ni? Dayang Nuratifah. Last. Apa yang last ni? Dulu masa mula-mula kahwin, saya punya mama mertua pernah bilang, kalau kamu ada anak perempuan, kalau kamu ada anak perempuan, maaf Uncle, lambat sedikit masuk. Okey lah, biasalah. Tiada masalah, alright ja. Dayang Nurfatia, saya punya suami ndak boleh jadi wali sama anak kami sebab dia anak tidak sah taraf. Betulkah? Siapa yang anak tidak sah taraf ni? Dulu masa mula saya punya mama mertua pernah bilang kalau kamu ada anak perempuan, dia begini, kalau anak tu berbinkan atau berbintikan bapaknya, maka dia boleh jadi wali, tiada masalah.
Anak yang tidak sah taraf saja yang tidak boleh diwalikan oleh bapaknya. Fahamah? Pembetulan, kami bukan kamu. Kami bukan kamu. Pembetulan, kami bukan kamu. Mana tuh? Okey, kamu pembetulan kami. Okey, begini Puan Dayang. Apa sebab dia cakap anda boleh kasih jadi wali? Adakah anak tu anak tidak sah taraf? Maksudnya anda cukup 6 bulan daripada tarik kahwin tu, sampai lahir anak. Kalau anda cukup 6 bulan, memang anda boleh diwalikan oleh bapa kandung. Okey? Manja. Assalamualaikum. Bolehkah poligami tapi tidak bagi tahu bini pertama? Tidak boleh. Walaupun ada lawyer yang bikin trik berukang. Kalau uncle nak mau bikin gitu. Sebab kita gentleman. Mau. Cara depan, bukan cara belakang. Okey? So, tidak boleh. Dalam undang-undang tidak boleh. Mesti menyerahkan permohonan, memaklumkan permohonan tersebut kepada isteri yang pertama. Okey? Faham ah? Alright, sekarang pun sudah pukul 10. Kita tunggu lagi beberapa soalan sebelum kita mengakhiri kita punya sesi live. Okey, ada sudah. Siapa ni? Si Kisha. Tuan nak tanya, kalau dah cerai, talak 3, lepas tu mengandung lahir anak perempuan, bolehkah jadi wali bapaknya? Boleh. Tidak masalah. Bapaknya boleh jadi wali, tiada hal. Sebab itu anak sah taraf, bukan anak tidak sah taraf. Pasal kes cerai talak 3 tu cerai talak 3 lah. Okey, faham. Alhamdulillah. Dayang Nuratifa, endak bah. Dia cakap begitu sebab si suami saya anak tak sah taraf. Dia anak tidak sah taraf, endak masalah. Tiada masalah dia anak tidak sah taraf. Dia boleh kasih jadi wali anak dia kalau itu memang anak kandung dia. Apa kena mengena anak tidak sah taraf? Kita dalam Islam mana ada menghukum orang dia tidak anak sah taraf sampai bila-bila jadi tidak boleh mewalikan anaknya. Tidak. Mentua kamu tu silap. Okey? Kalau itu anak tu berbinkan kepada atau berbintikan kepada suami kamu, dia boleh jadi wali. Tidak ada masalah. Yats Hamid, uncle, kalau anak perempuan tidak sah taraf, bila anak tersebut mahu nikah, kena wali hakim kah? Yes. Wajib berwalikan hakim. Sebab anak tidak sah taraf. Langit tenang, Allah dah nak habis dah live uncle. Iyalah, kan kamu tahu juga live uncle habis jam 10. Dapat, kita ada sikit lagi. Kita jawab lagi soalan orang. Si Baby Zila, Ustaz, kalau isteri pertama buat laporan suami kahwin diam-diam, lepas tu tidak ada makluman sampai pun, apa hukumannya? Nikah tu nikah berdaftar kan? Tak. Uncle pun dah pastilah apa hukuman dia. Tapi isu ni memang biasa berlaku. Tiada apa-apa pun yang tindakan lah. Paling-paling pun dia nak boleh juga mau bubarkan perkahwinan. Sebab permohonan poligami ini dia bukannya rukun nikah, tapi dia undang-undang, okey, untuk maslahah masyarakat. Kalau kamu sudah bernikah dengan sah, sah lah. Habis tu ya. Welcome, thank you juga Yats, Baby Zila sebab bagi bunga ros, cookies dan apa ni, TikTok send apa ni. Alright, so Dayang Nurafira, itu yang saya jadi bingung. Lama sudah bermain di fikiran, almost 3 years. Salah tu, laki kamu boleh kasih jadi wali. Masih boleh jadi wali kepada anak perempuan dia. Dia anak tidak sah taraf, tidak masalah. Kita tiada istilah anak haram macam dalam wayang, okey? Kita semua sama dari segi agama. Kulit pun nak kena tengok. Setahu saya tidak juga ada begitu. Memang tiada begitu. Mandai-mandai jam orang tua kamu tu. Tapi diam-diam lah, janganlah kamu marah dia.
Kasih senyum-senyum sajalah. Iyalah cakap. Tapi sebenarnya boleh. Apapun terima kasih Uncle, sangat membantu kami tentang perkahwinan. Sama-sama, thank you. Oh, so memang tidak ada tindakan undang-undang kata suami lah kan Ustaz? Yang ada tindakan sebab dia nikah kampung. Bila dia nikah kampung akan didakwa di mahkamah syariah. Kalau dia nikah betul-betul di jabatan agama, itu tiada apa-apa. Okey, faham ah? Nikah kampung tu dia kena. Sebab dia bernikah tanpa kebenaran. Macam itulah. Berpoligami tanpa kebenaran. Dua sudah kena. Okey. Langit tenang, maaf Uncle. Jika si suami berpoligami, senyap-senyap, bolehkah isteri pertama tuntut harta pencerian dan nafkah? Boleh. Boleh. Orang yang berpoligami boleh tuntut harta pencarian. Assalamualaikum Ustaz. Kalau suami sebut aku ceraikan kau, lepas PKP jatuh ke talak ke? Tidak Ustaz, talak tu perlu buat pengesahan lafaz talak di mahkamah syariah. Tapi bagi experience Uncle, biasanya hakim akan putuskan sah kalau didaftarkan. So daftarkanlah lafaz tersebut. Jika boleh, bagaimana prosedurnya? Mana tadi tu soalannya? Maaf Uncle, jika si suami berpoligami senyap-senyap, bolehkah si isteri pertama buat harta pencarian? Begini, langit tenang. Buat tuntutan harta pencarian macam biasa di mahkamah syariah. Sama ada melalui peguam ataupun buat permohonan sendiri. Tapi PKP ini tidak boleh tuntut lah, okay? Sebab kes belum buka lagi. Bagaimana prosedurnya buat tuntutan di mahkamah? Harta pencarian, nafkah, boleh, tidak masalah. Nafkah tunggakan pun boleh tuntut. Baby Zila lagi, apa tindakan undang-undang Ustaz kalau nikah kampung tanpa izin isteri? Denda maksimum poligami tanpa kebenaran 2,000. Bernikah tanpa kebenaran 1,000. Isteri yang baru tu 1,000 denda, walinya pun 1,000 denda. Lambat daftar pernikahan 1,000. Wah, 6,000 kena si suami. Itu maksimum ah. Bukan dah semestinya dia kena tu. Kadang-kadang kena diskaun lagi oleh hakim. Maksimum RM6,000 atau penjara. Itu pun ada berlaku. Atau penjara tu jaranglah berlaku, tapi pernah berlaku. Langit tenang, ya banyak ribu. Ya betul lah. Begitulah section jenayah. Okey. Masa menyemburui kita. Semburu padahal pukul 10 lebih sudah. Okey, thank you for join Uncle punya live. Moga-moga kita punya soalan dan jawapan tu bermanfaat kepada semua followers atau viewer. Thank you Baby Zila bagi bunga sama Uncle. Alright, harap dia bermanfaat. So mana yang keliru bertahun-tahun tu terurai sudah, faham sudah. Okey, terutama yang case tadi anak tidak sah taraf tu tidak boleh mewalikan anaknya, itu salah sangat-sangat, silap sangat-sangat, tidak betul. Selagi mana anak tu sah taraf terhadapnya, dia boleh mewalikan anaknya, tidak masalah. Kecuali yang anak dia lahir tu pun tidak sah taraf lah, baru tidak boleh diwalikan. Okey. Baru masuk si Uncle. Siapa yang baru masuk? Allah. Si Putri Sera. Putri, kau ni bah. Kita start jam 9 bah Putri, bukan jam 10. Okey, so enggak apa, kita jumpa lagi next week hari Isnin. Besok hari Jumaat kita off. Sabtu off, Ahad off, Isnin kita sambung balik. Okey, kumpul soalan kamu. Nanti bagi masa Isnin malam jam 9. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi